Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Faris, Syafiq Murad, Munirah, dengar ya suara saya? Baharudin Budi, Zulbahrin, ahlan wa sahlan, Puan Arina. Baik, sebelum mulakan ayat ini saya nak reverse sikit pada ayat ke-47 dan 48, lantas kita menyempurnakan ayat ke-49, 50, 51 dan 52 insya-Allah pada petang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, perempuan yang hati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada petang ni kuliah tafsir kita masih lagi dalam penajaan oleh Zahazan Travel. Terima kasih Umrah Zahazan dan juga program-program perjalanan penuh pentarbiahan yang kita jalankan di Zahazan Travel. Mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang untuk mengikutinya pada masa akan datang. Maksud ayat yang dibacakan tadi, Allah SWT berfirman, dan jelaslah bagi orang itu, seorang di kalangan mereka itu, azab yang dahulu mereka tidak pernah perkirakan, dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. Apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan nikmat kepadanya, lalu dia berkata, semuanya aku diberi nikmat ini hanyalah kerana kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan perkara itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk yang mereka kerjakan itu, dan mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Dan tidak akan mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membataskannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang beriman. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, bagi memiliki tafsir Munir yang sangat baik ini, boleh rujuk pada jilid yang ke-12 daripada muka surat 296 hingga 275 dan seterusnya. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan bahawa Allah SWT menggambarkan tentang nikmat-nikmat yang disusun mengikut tertibnya satu persatu, supaya manusia ini memperakui bahawa tiada cara lain untuk mencapai redha Allah melainkan melalui manual yang ditunjukkan, iaitu Al-Quran Al-Karim. Contoh yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan, andai kita memasuki satu institusi yang hebat, universiti umpamanya, kita melihat dengan landscape-nya, bangunannya, ketersusunannya, ketertibannya, maka terbayang dalam fikiran kita betapa hebatnya institusi pengajian tinggi ini. Tapi untuk memasukinya kita perlu tahu apakah dia menawarkan kursus yang kita perlukan, apakah pensyarah-pensyarahnya mempunyai kelayakan-kelayakan yang diperakui oleh pihak negara,
apakah peluang-peluang pekerjaan yang akan kita raih bila kita graduate nanti. Maka itulah ibaratnya bumi yang begitu indah dengan fenomena alam yang tersusun, yang mustahil dia terjadi dengan sendirinya. Allah kemukakan satu persatu. Kemudian Allah ceritakan kepentingan untuk kita mentelaah, mengkaji, membaca Al-Quranul Karim. Begitulah keserasian yang luar biasa kalau kita perhatikan dalam pendekatan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-47 dan 48 ini, Allah menggunakan perkataan wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maknanya akan jelas di akhirat nanti segala benda yang dahulu di dunia kamu tidak sangka-sangka ia berlaku demikian. Beginilah contoh yang boleh saya bawakan kepada tuan-tuan. Kalau seseorang kita mengalami satu masalah contohnya, maka kena bawa kes itu ke mahkamah. Maka bergolok bergadailah orang ni untuk melepaskan dirinya. Dia terpaksa menjual asetnya, terpaksa hire the best lawyer untuk mempertahankan kes dia, bawa ke mahkamah, nasihat orang lawyer itulah yang terbaik dalam kes-kes seperti itu. Maka dia buat apa sahaja untuk pastikan dia berjaya. Dan lawyer tu pun datang beritahu kepada dia, ini sebahagian daripada lawyer lah tuan-tuan, tidak semua saya yakin dia kan tuan-tuan ni merupakan lawyer yang amanah. Dia kata boleh menang kes ni, saya banyak kali handle kes macam ni. Kita pun mengeluarkan sejumlah wang yang besar untuk masuk bertarung kes itu. Rupa-rupanya nak masuk ke mahkamah ni ada peringkat-peringkat ni, mahkamah 1, mahkamah 2, mahkamah tertinggi. Maka kita pun spend satu jumlah yang besar untuk menangi kes itu. Tiba-tiba marhalah pertama, chapter pertama kita tewas. Lawyer kata apa, tak apa, tambah duit sekali lagi, saya perlu rujuk kepada ada lawyer lebih senior daripada saya. Kita pun merasakan itu satu kejujuran daripadanya, kita pun spend duit lagi. Maka masuk lagi kes berikutnya, kalah lagi. Dan bila nak masuk level yang berikutnya, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, kita pun rasa takut, harta pun tak tinggal banyak mana. Kerana apa yang dijanjikan itu kita lihat satu persatu, nampaknya kes tak berpihak kepada kita. Maka tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, demikianlah kalau kita bayangkan perkataan yahtasibun. Yahtasibun ni maknanya kamu tak sangka kamu akan tewas di sisi Allah besok dengan sebab bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan terhadap kamu, lalu kamu tidak ada pilihan melainkan kamu akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia seseorang itu mengalami kesilapan tertentu, mungkin dia dihukum apa lama, nanti berkelakuan baik dalam penjara boleh dilepaskan, tapi di akhirat tiada peluang bagimu wahai saudara. Itu sebab perkataan yang digunakan oleh Allah, perkataan wabadalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun ini, kalau kita belajar bahasa Arab perkataan bada ni kalau kita kaitkan dengan satu, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan itu kita kaitkan dengan satu yang hampir dengannya untuk kita dapat makna yang lebih dekat. Antara perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab perkataan badui. Badui ini maknanya orang yang duduk dekat pedalaman, orang yang duduk pada remote area. Kalau zaman Nabi SAW dahulu, orang-orang badui ini merupakan orang yang lantang mulutnya, berani bertanya kepada Nabi SAW. Jamil, Sudi Siddiqin, Sofi Siddiqin, terima kasih kerana hadir dengan kuliah kita, kongsi-kongsikanlah video ni, mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Jadi perkataan bada ni, bada ya bedu, berarti dia ambil perkataan badwun. Badwun ni maknanya orang badui, orang putih panggil bedouin ni, apa benda. Kerana lazimnya di tempat-tempat yang jauh di padang pasir ni, kalau kita pergi, kita akan lihat sejana mata memandang, tak ada pokok-pokok langsung, pandangan kita tak tersekat langsung. Berbeza daripada kita berada di bandar atau berada di hutan, pandangan kita tersekat dengan pokok-pokok, dengan bangunan dan sebagainya. Maka di akhirat besok, segala kelakuan kita pernah lakukan di dunia, tak ada satu pun terselindung. Wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka akan jelaslah segala kelakuan itu tanpa ada penghadangnya, tanpa ada penghalangnya, tanpa ia tersekat di mana-mana. Maka kita akan berdiri di mahkamah Allah itu untuk memerhatikan kelakuan-kelakuan sumbang, maksiat yang kita lakukan itu. Semuanya akan dipamerkan, ditonjolkan, ditayangkan satu persatu. Na'udzubillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Demikianlah ulasan seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Satu tafsir yang sangat menarik, kerana bila kita nak memahami Al-Quran, kita rujuk pada Al-Mufradat ini, dia memberikan keterangan terhadap erti perkataan yang digunakan oleh Allah, mengapa dia pilih perkataan itu bukan perkataan yang lain, dan perkataan Quran ini mengandungi kemukjizatannya yang tersendiri. Baik, kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-46, 47, 46, 47, 48, lalu Allah gambarkan bahawa dosa-dosa yang kita lakukan ini bermaksud kezaliman terhadap diri kita sendiri. Itu sebab antara doa yang Nabi kerap ungkapkan, yang disuruh kita untuk bacakan,
fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang kita baca dalam sayyid istighfar contohnya. Ataupun kalau kita sebut Allahumma inni zalamtu nafsi zulman fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahai Tuhan, aku banyak menzalimi diriku, sungguhnya tiada siapa yang dapat memadamkan kezaliman, menghapuskan dosa-dosa itu melainkan Engkau. Kenapa seseorang yang menzalimi dirinya, kenapa seseorang itu dianggap menzalimi dirinya, dan kenapa perkataan seperti itu digunakan oleh Allah SWT? Kerana penjelasan dari para ulama tafsir, perkataan zalam ini berarti kegelapan. Apabila kita menjadikan diri kita ni jahil, kita tak belajar, kita tak ambil berat bab ilmu, kita tak ambil tahu tentang hal haram, maka akibatnya kita akan zalim pada diri kita dan kita zalim pada diri orang lain. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sering kali dilihat memasuki pasar Madinah. Dan Sayyidina Umar ni backgroundnya seorang businessman, kita tahu ya, saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan. Sayyidina Umar ni kadang berpesan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain supaya datang mendengar kuliah Nabi dan mencatatkannya, kerana beliau ada misi bisnes yang mana beliau tidak dapat hadir ke Masjid Nabawi. Nanti dia pula akan hadir dalam majlis Nabi itu, dan sahabat tersebut boleh meneruskan perniagaannya. Mereka bergili-gili datang dalam majlis Nabawi, dalam Masjid Nabawi, majlis Nabawi, majlis Nabi menyampaikan ilmu itu. Lalu Sayyidina Umar ini pergi ke pasar Madinah untuk menegur dan membetulkan kesilapan-kesilapan dilakukan oleh businessman yang ada dalam pasar Madinah. Ada yang menipu dalam bentuk begini, ada manipulate, ada yang melakukan satu penganiayaan kepada orang, tidak menjelaskan hakikatnya, bagaimana gharar ini dimaksudkan. Maka Sayyidina Umar tegur, Sayyidina Umar menyuruh mereka untuk balik ke rumah dan belajar dahulu tentang hukum hakam perniagaan, muamalat contohnya. Jangan sampai perniagaan tersebut menzalimi orang lain. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi, pada ini kita berada semuanya boleh di screenshotkan dan boleh ditunjuk pada orang, boleh disebar dengan cepat. Apa-apa berlaku di hujung dunia pun kita dapat tahu di sini. Tapi banyak juga penipuan-penipuan yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Contohnya mengatakan syarikat itu rugi, kemudian mengambil alih syarikat itu dengan cara yang tertentu, mengkhianati amanah yang diberikan terhadapnya oleh orang-orang Islam. Ini berlaku. Maka ini satu kezaliman, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kezaliman akan menjadi satu kegelapan pada hari kiamat nanti. Itu sebab kata Syekh Dr. Ratib Nabulisi dan tafsirnya saya baca untuk tuan-tuan ya. فظلم عظيم لهذه النفس أن تتوهم أن القوة فيما سوى الله وأن تتوهم أن العزة عند غير الله وأن تتوهم أن السعادة فيما سوى الله. معنى ذلك أنك ظلمت نفسك ظلما شديدا وكبيرا وخسرت خسارة فادحة. فالظلم هو الشرك، والظلم هو أن تظلم نفسك قبل أن تظلم الآخرين. فإن ظلمت الآخرين فما ظلمتهم إلا بعد أن ظلمت نفسك حينما أبقيتها جاهلة. Sebenarnya kezaliman yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran seringkali dituding kepada seseorang manusia itu menzalimi dirinya, kerana bila dia tidak tahu hukum hakam Islam, dia tidak memahami ilmu, maka dia terjerumus dalam kezaliman, dan dalam kezaliman itu dia menzalimi orang lain. Sebagai contohnya, kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan pada minggu lalu tentang apa berlaku pada seorang jemaah haji yang mati dan kemudian di lahatnya didapati banyak ular. Orang gali yang lain pun ular banyak, gali pun banyak juga ular. Akhirnya mereka merujuk peristiwa itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini kalau kamu gali semua permukaan bumi pun ular itu tetap akan ada, kerana wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan beri kepada mereka seksa yang dekat sebelum seksa yang jauh. Seksa yang dekat tu sebelum mati dalam kubur, sebelum seksa yang jauh iaitu di akhirat. Maka orang ini dalam perniagaannya menipu, iaitu dia ambil sisa-sisa makanan yang tak dihabiskan oleh orang datang ke restorannya, maka dicampur dengan makanan yang lain yang akan dibeli oleh orang lain, maka makanannya tak pernah kurang. Kalau kita berkecimpung dalam bidang perniagaan, janganlah buat perkara semikian, tuan-tuan. Dia akan menghilangkan segala keberkatan yang ada. Maka anak-anak akan jadi orang derhaka, harta yang dapat menyebabkan pecah belah adik-beradik, anak beranak, menjadikan na'udzubillah kalau kena penyakit-penyakit kronik. Kerana harta yang tidak berkat itu akan mengakibatkan seseorang itu dihukum di dunia lagi sebelum di akhirat. Maka ini maksudkan di sini, kata Syekh Dr. Ratib Nabulisi dan tafsirnya, apabila seseorang itu menzalimi dirinya, kerana bila dia tak belajar, dia tak tahu ilmu, macam Sayyidina Umar tadi pergi ke pasar Madinah menegur, menyuruh siapa yang tersilap perniagaannya, siapa yang menipu, disuruh keluar, dihambat keluar. Pergi balik dulu, belajar ilmu muamalat, baru kau boleh berniaga kat sini. Kerana kami tidak benarkan orang berniaga di pasar Madinah ni orang-orang jahil. Begitu sekali, tuan-tuan. Kerana bila seseorang itu jahil, dia menzalimi bukan diri saja, tapi zalim pada orang lain, menipu orang lain.
Tuan-tuan ni boleh kasihan, sikit pengalaman saya kongsi dengan tuan-tuan. Kami di Telaga Biru menghantar buku-buku ke seluruh pelosok negara dunia, insya-Allah. Maka kadang-kadang bilangan buku yang hantar ni kurang daripada jumlah yang diorder. Orang tu mungkin order 100, kita hantar 90. Maka datanglah feedback mengatakan di bahagian TCN, credit note nanti beritahu, itu anda hantar cuma 90 buku saja, kami minta 100, kurang 10. Kami pun cek balik semula dalam sistem. Kita kira 100 lah, 3 kali cek. Kenapa dia kata 90 saja? Ini boleh berlaku dua keadaan. Mungkin tersilap di pihak pengedaran, penerbitan, penghantaran, ataupun kesilapan kira di pihak sana. Maka tuan-tuan nampak tak benda ni berlaku? Kalau kita pergi ke pasaraya, lagi besar, lagi banyak risiko untuk silap. Kita beli beratus-ratus items, maka kita balik kira RM690, contoh. Tapi sebenarnya RM670, kerana RM20 barang yang dia beli itu dipunch 2 kali di bahagian sistem. Mungkin orang ini orang yang baik dan berkira-kira, dia balik, dia tengok semula risitnya, kira banyak benda. Halia yang dia beli mungkin 100 gram, tapi dia kira 100 kilogram. Siapa sangka tuan-tuan? Ini saya kisahkan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kita beli 100 gram, halia nanti dia 100 kilogram. Maka hartanya pun beratus-ratus nilainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam tergesa-gesa kita pun tak kuasa nak cek balik. Maka berlaku dua keadaan. Sama ada penganiayaan itu berpunca daripada yang menjual, sengaja daripada dia, ataupun daripada pihak pembeli yang ingin menganiaya orang itu. Maka dalam dua-dua keadaan ini tuan-tuan, kalau dilakukan sengaja, sebenarnya dia menzalimi dirinya dan menzalimi orang itu. Menzalimi dirinya mengapa? Kerana besok di akhirat dia akan dibakar dalam neraka kerana mengambil benda yang haram. Dia menzalimi orang itu kenapa? Kerana orang itu kurang haknya, maka rugilah dia dalam perniagaan dia. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, kezaliman ini dia tidak berhenti pada seseorang. Dia akan berkait-kait dalam ekosistem yang ada. Itu sebab perbuatan zalim ini adalah satu zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka seseorang itu di akhirat nanti digambarkan, bila dia mendapati kezaliman yang banyak dia buat, dia akan jadi sampai peringkat muflis yang kita bincangkan semalam. Maka tatkala itulah dia cuba untuk membeli, mengelabui, nak merasuahkan pihak yang lain sebagaimana dia biasa lakukan buatan rasuah itu ketika di dunia. Di dunia nak buat apa sahaja, bagi fulus semuanya lulus tuan-tuan. Nak senang, bagi orang senang. Nanti kalau engkau berjaya, orang semua kata engkau orang pandai, bijak, berniaga. Padahal menipu, mengambil hak orang, zalimi hak orang, menghulur sana, menghulur sini. Apalah nilainya tuan-tuan? Tak berbaloi tuan-tuan, tak berbaloi. Maka di akhirat nanti, orang yang dapat syurga itu seluas langit dan bumi. Kita kat dunia dengan harta yang berbondong-bondong, tanah beratus hektar pun, kalau daripada sumber yang haram, dia takkan sama dengan satu juzuk pun daripada permukaan bumi yang luas ni tuan-tuan. Tapi orang di akhirat dengan syurga yang Allah berikan, menyebabkan dia dapat nikmat syurga di akhirat nanti, istananya seluas langit dan bumi. Itulah serendah-rendah martabat orang yang masuk syurga. Maka kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah pada ayat yang ke-47 dan 48 daripada surah yang mulia ini, yang surah yang Nabi suka untuk membacanya, iaitu mereka akan dinampakkan segala kesilapan mereka ketika di dunia dahulu. Maka barulah mereka sedar segala yang mereka lakukan itu tak ada manfaat langsung, tak berbaloi dengan apa mereka lakukan. Kemudian masuk ayat ke-49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza masal insana dhurrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bila manusia ditimpakan satu bencana, dia menyeru kami. Dalam bahasa Arab yang pernah saya sebut pada tuan-tuan, perkataan massa yamusu. Massa ni mana sentuh tuan-tuan? Kalau kita nak rasa air itu panas ke tidak, masukkan dalam gelas, umpamanya nak buka puasa nanti, minum air kopi dan sebagainya, kita nak rasa, kita tak celup tangan kita dalam air itu, kita rasa dekat dinding gelas itu sahaja. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita nak setrika baju, kita nak pastikan dah cukup panas ke belum. Kita takkan jadi orang gila tuan-tuan untuk memegang bahagian bawah setrika itu, melecuh tangan nanti. Kita cuma letakkan sikit saja. Dan kalau kita nak buka buku, mungkin di bulan bukan Ramadan, kita mungkin menghadapi kesukaran nak buka buku, kita pun colet sikit kat lidah kita, air liur ni buka buku. Itu namanya massa, sentuh. Makna segala ujian yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah tamsilkan, Allah bagikan gambaran, perumpamaan, Allah bagikan istiarahnya macam sentuh saja. Sebenarnya kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia ni, macam mana panjang sekalipun, tak sama dengan kesusahan akhirat. Maka Allah menggambarkan ia hanya satu sentuhan kesusahan sahaja.
Satu benda yang sedikit saja, umpamanya kita menyentuh iron ni tadi untuk menserika baju, pastikan dah cukup panas, sikit saja kita rasa. Kita buat air dalam gelas, nak pastikan ia enak, cukup panas, kita rasa pada gelas, kita tak celup dalam gelas itu, tuan-tuan. Gitu juga kalau kita nak membuka muka surat pada bulan tidak puasa, agaknya kita mencolit sikit pada lidah kita dan membuka muka surat, itu namanya menyentuh. Maka apa sahaja sentuhan yang berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini namanya segala ujian itu ia sentuhan sedikit sahaja daripada kesusahan yang Allah berikan. Itu sebab seseorang yang masuk di akhirat nanti, mati, tuan-tuan akan minta kepada Allah SWT untuk kembali ke dunia, sehingga seseorang itu melihat bila dia masuk ke akhirat nanti, duri yang kecil yang mencucuk kakinya itu pun membawa rahmat dan besar kedudukan di sisi Allah, menghapuskan dosa-dosanya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ada yang kata tak nampak muka saya dekat sini ya. Mungkin tuan-tuan cek line telefon tuan-tuan, mungkin yang lain nampak ke? Dengar ke suara saya? Baik ya. Jadi melihat kepada ayat ke-49 ni, Allah gambarkan perkataan khawwala. Khawwala ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, perkataan khawwala, khawwala ni berarti sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan pulangan. Macam ayah kita. Ayah kita bagi pada kita apa, tuan-tuan? Bagi di rumah kita contohnya bilik selesa untuk belajar, ni musim PKP, belikan kita buku-buku, downloadkan kita contohnya. Mungkin kita kepanasan, disediakan kipas angin, ada kemampuan disediakan aircon. Ni ayah kita menyediakan untuk kita. Khawala, khawala ni maknanya memberi kepada seseorang itu limpahan kurnia nikmat secara beransur-ansur, kerana dia sendiri yang nak bagi, bukannya permintaan orang itu. Jadi bila disebut perkataan ini, bila seseorang ayah bagi kepada anak bilik yang selesa, buku untuk study, suasana yang kondusif, tak lain tak bukan si ayah ni nakkan anak dia belajar bersungguh. Maka demikian juga bila Allah SWT menggunakan ayat dalam firman-Nya menerusi ayat ke-49 ini, fa idza masal insana durun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bila Allah memberikan kepada seseorang itu, menyentuhkan kepadanya sedikit musibah dalam hidup, ujian, kemudian beransur-ansur Allah keluarkan dia daripada ujian tadi dan beri kepada dia nikmat, dan Allah mengharapkan untuk si hamba ini kembali kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku? Tidak berlaku demikian. Maka ayat ini dikatakan oleh para ulama merujuk kepada si kafir. Orang kafir ini bila diberikan nikmat kepadanya, dia ingat Allah SWT pada waktu dia susah. Atheist sekalipun, kalau kapal terbang yang dinaikinya nak jatuh, kena air pocket, kelang kabut, semua orang akan menyebut Allah, God ke Tuhan ke apalah, tapi mereka tetap akan merujuk kepada Allah SWT. Iman macam ni iman tak guna, tuan-tuan, iman main-main. Kita beribadah kepada Allah ni, kata Imam Ghazali, dalam banyak format. Ada orang beribadah kepada Allah macam businessman, ada orang beribadah kepada Allah macam budak-budak, ada orang beribadah kepada Allah macam hamba abdi, ada orang beribadah kepada Allah kerana cinta. Yang mana satu kita, tuan-tuan? Kalau beribadah kepada Allah macam hamba abdi ni, seorang yang bekerja dan melihat tuan dia datang, dia buat bersungguh-sungguh, pijak semut pun tak mati. Bila tuannya gaib, dia pun leka dan buat benda-benda lain. Ini ibadah hamba abdi. Ada orang beribadah macam budak-budak. Kita panggil anak kita, abang long sembahyang nak? Sembahyang asap, ni dah pukul 5 kau belum sembahyang, bila kau nak sembahyang? Tegur. Kelang kabut dia pun angkat wuduk, kita pun tengok, dah sudah sembahyang. Ni ibadah budak-budak, tuan-tuan. Dan ada pula ibadah macam businessman. Saya dah sembahyang duha banyak kali tau, kenapa tak kaya-kaya? Saya dah bangun tahajud, cerita lagi pada orang. Saya dah buat macam ni, kenapa tak dapat-dapat? Kita beribadah kepada Allah macam businessman, seolah-olah kita beli, ada jual, ada beli. Ini adalah ibadah orang yang dibimbangi, tak diterima oleh Allah kerana dianggap main-main, tuan-tuan. Kita nak beribadah ini kepada Allah dengan keimanan yang disertai dengan rasa yakin, rasa cinta, seperti yang dikatakan oleh para ulama dalam mentafsirkan perkataan akidah iman. Contohnya Syekh Dr. Muhammad Uqlah dalam bukunya Qadaya Iman menceritakan bahawa ibadah iman ini kepada Allah dia disertai dengan rasa yakin, bersungguh-sungguh, cinta, rindu. Ini semua terkait satu sama lain dalam package, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka si kafir ini imannya kepada Allah la yujri wa la yunji wa la yanfa, la yakfi. Ibadah si kafir ini tidak berguna, tidak ada manfaat.
kerana dia hanya minta pada Allah bila dia susah. Waktu dia senang, dia lupa kepada Allah. Dan buktinya dalam ayat ini sendiri kita dapat lihat Allah menggunakan ayat, bila kami berikan kepadanya nikmat yang kami pun tak menagih apa-apa pulangan daripadanya, memang tugas kami memberi nikmat kepada hamba. Qala innama utituhu ala ilm, maka dia pun mengatakan ini semua diperolehi kerana nikmat yang dia usahakan, ilmu yang dia ada, kerja yang dilakukan siang malam pagi petang. Maka si kafir dalam penilaiannya kepada kehidupan, segala pencapaian itu adalah kerana aku. Tuan-tuan, jangan kata aku, tuan-tuan. Aku. Ini kata-kata yang dibenci oleh Allah, keakuan, tuan-tuan. Ini keakuan namanya ananiyah, individualistik, ananiyah, semuanya aku. Kata-kata Firaun kepada Nabi Musa, am ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Wa hadhil anharu tajri min tahti, ini sungai mengalir di bawah tapak kaki aku, sungai Nil. Cuma kurang hajarnya dan juga biadabnya Firaun ini kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Demikian juga Qarun ni orang kuat Firaun, dia keluarga Nabi Musa, dia doakan Nabi Musa untuk jadi kaya, tapi dia menjadikan kekayaan itu untuk menjauhkannya daripada Allah, menentang Nabi Musa, menuduh Nabi Musa, dan cuba untuk merangkap Nabi Musa dengan kerja-kerja jahat dan juga jelik, khianat pada Nabi Musa, dan berusaha untuk Nabi Musa diperangkapkan dengan cerita orang perempuan. Maka Qarun yang sombong ni, tuan-tuan, menceritakan dirinya, innama utituhu ala ilmin indi, dalam surah Al-Qasas, aku diberi kekayaan ni kerana aku bina daripada scratch. Aku dengan susah payah, tuan-tuan. Aku ni dibenci oleh Allah tu. Jangan sebut aku, tuan-tuan. Saya, isteri saya, anak saya. Mana Rasulullah, tuan-tuan? Mana keluarga Rasulullah? Mana para sahabat? Mana para ulama? Hebat sangat kita untuk kita ceritakan diri kita, tuan-tuan, dimulakan kasihan. Ada orang pula bila seseorang itu tak menceritakan tentang keluarganya, dia kata memanglah dia tak cerita keluarga dia, pasal keluarga dia pun ke laut juga. Allah, tuan-tuan, janganlah kata gitu, tuan-tuan. Kerana sebaik-baik contoh yang kita tahu kisah Nabi. Orang yang tak bercerita tentang keluarganya adalah kerana dia meyakini dirinya tidak baik untuk jadikan contoh. Yang jadi contoh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para fuqaha. Jadi kalau tuan-tuan lihat, inilah sikap orang dibenci oleh Allah, kerana Allah mengikutkan mengitba'kan, membawakan kisah selepas ayat kecaman dan ancaman dan amaran ini dengan orang-orang sebelum mereka. Lihatnya ayat berikutnya, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi ia merupakan fitnah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Fitnah yang dimaksudkan di sini iaitu imtihan, mihnah, ujian, ibtila, istidraj. Tuan-tuan tahu makna istidraj tak? Istidraj, tahu tak makna istidraj? Kalau kita perhatikan, ada Allah gunakan ayat istidraj ini, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 182, iaitu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, dan orang yang mendustakan ayat kami akan istidraj mereka dari cara yang mereka tidak ketahui. Istidraj ni, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, makna istidraj ini adalah istis'ad atau istinzal, darajah ba'da darajah, ma nuridu bihim wa zalika an tatawatar alaihim ni'am fayadhunnu annaha lutfun min Allah bihim fayazdadu bataran wa inhimakan fil ghayyi hatta yahiq alaihim kalimatul azab. Orang yang diberikan Allah istidraj ni dalam hidup, iaitu seseorang yang diberi nikmat, kekayaan, kemewahan, kesenangan. Dia merasakan pemberian Allah itu merupakan ni'am. Sebenarnya dia merupakan satu istidraj. Istidraj ni, tuan-tuan, adalah umpama datang perkataan daraja. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, seperti yang saya katakan, kita melihat perkataan Arab ni, dia ada dia punya asal usul dia. Sanastadrijuhum di wazan sanastaf'il. Jadi kalau kita rungkaikan, kita uraikan perkataan itu daripada fa'ala, ada perkataan daraja, darajat. Maknanya perkataan darajah ni tangga. Seorang yang lalai, yang Allah beri kepadanya kemewahan hidup, kesenangan, dengan tujuan untuk melalaikannya, memperdayakannya, menggodanya. Umpama orang menaiki binaan yang tinggi, dia flying too high, naik bangunan tinggi, naik satu. Wah, dia tengok orang di bawah dia semuanya, dia menyangkakan dia juara, champion, dia terkenal, dia begitu, dia begini. Dia naik.
Sampai di bahagian atas tangga itu, istidraj pun berlaku. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami robohkan binaan itu, maka dia jatuh di hempak batu-batu tersebut. Maka inilah keadaan mereka yang lalai yang Allah beri kepadanya berbagai bentuk, aneka bentuk kemewahan, kesenangan, kekayaan. Bukan tujuannya Allah sayang kepada dia untuk dikatakan begitu, dirasakan begitu, tak. Tapi sebaliknya ia merupakan satu ujian untuknya. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita baca kisah Fir'aun. Fir'aun ini adalah seorang manusia yang Allah beri kepadanya kekayaan, kekuasaan, kesihatan. Dia tak pernah sakit, negaranya luas, kekayaannya luar biasa. Fir'aun akhirnya mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan Allah beri kepadanya. Kita baca dalam pandangan para ulama, umur Nabi Musa berdakwah sebanyak 120 tahun. 40 tahun jadi anak angkat kepada Fir'aun. Menjelang 40 tahun Nabi Musa melarikan diri pergi ke Madian. Dan berada di Madian itu selama 10 tahun. Kemudian, maafkan saya, Nabi Musa berada di rumah Fir'aun selama 30 tahun sebagai anak angkat. Menjelang tahun ke-31, Nabi Musa melakukan kesilapan, membunuh seorang itu secara tak sengaja dan surah Qasas, maka baginda pun melarikan diri pergi ke Madian. Selama 10 tahun, belajar daripada hamba yang saleh, yang setengah orang mengatakan itu Nabi Syuaib. Sebenarnya bukan Nabi Syuaib. Kalau tuan-tuan ikut kami di Zazan Travel, kita pergi ke negara-negara Timur Tengah ni, termasuk Baitul Maqdis, nanti saya ceritakan sejarah ni satu persatu tuan-tuan. InsyaAllah tahun ni kita ada kesempatan, kita nak pergi Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan minat, boleh bersama dengan Zazan Travel. Nanti saya ceritakan sejarah para anbiya di bumi penuh barakah ni tuan-tuan. Bumi tempat saya belajar dahulu. Jadi Nabi Musa AS 10 tahun berada di Madian. Kemudian menjelang usianya 40 tahun, Allah melantiknya menjadi Nabi. Dan surah yang kita dapat lihat, surah Taha sebagai contohnya, surah Qasas, banyak tempat dalam Quran menceritakan pelantikan Nabi Musa sebagai Nabi pada usia 40 tahun ini. Dan 40 tahun lagi dia berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun berada dalam kejahatan, kesatan, maknanya paling kurang pun 40 daripada Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa mendoakan kehancuran untuk Fir'aun. Sampai disebut oleh Allah ketika Fir'aun kata, ini amantu bima amanat bi Banu Israel. Sekarang aku beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israel. Tapi keimanan pada masa itu sudah tidak berguna lagi kerana nyawa dah sampai di tenggorok. Tuan-tuan, lama tuan-tuan, panjang cerita tuan-tuan. Jadi dalam konteks nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Fir'aun ini, 80 tahun, lebih 80 tahun dia sihat, dia kaya, segala dia nak semua dapat. Tapi itu istidraj daripada Allah. Itu contoh yang paling dekat untuk kita faham. Dan begitu juga Abu Lahab, begitu juga Abu Jahal. Maka janganlah kita pada hari ini menyangkakan kita hidup dalam kemaksiatan, menipu orang, bagi rasuah ke orang, membuat aniaya pada orang, kita mengambil harta orang secara zalim, kita pun hidup mewah, senang, orang suka kat kita, orang sayang kat kita. Jangan kita menyangka itu tanda Allah sayang kat kita tuan-tuan. Belum tentu. Kita diberi segala bentuk nikmat itu supaya kita makin lalai kerana perkataan istidraj ini tadi merujuk kepada perumpamaan orang menaiki tangga. Bila sampai di kecondongan yang paling tinggi itu, tiba-tiba tangga itu pun musnah, jatuhlah dia bergelimpangan, dihempap oleh batu-batu ataupun tangga itu sendiri, maka matilah seseorang itu dalam penghinaan di sisi Allah SWT. Maka Allah menggambarkan sini, bal hiya fitnah walakin aktsarahum la ya'lamun. Itu merupakan satu istidraj, itu satu fitnah, satu ujian untuknya. Jangan mereka merasakan mereka itu hebat sangat. Jadi ayat ini walaupun penujuannya directnya kepada si kafir, tetapi orang beriman pun tak terkecuali juga. Kerana kita dapat lihat arahan yang dikemukakan oleh Allah dalam setiap ayat, sebagaimana dia turun untuk si kafir, dia turun juga untuk orang beriman. Kerana kalau kita baca dalam kitab Jawaharatul Tauhid sebagai contohnya, Syekh kami Dr. Nur Ali Salman Qudha ketika menguraikan ayat tentang dosa menerusi kitab akidah yang penting itu, membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wahai orang beriman, jangan makan riba itu, sedikit banyak semua tak boleh makan. Dan takutlah kamu kepada neraka, mudah-mudahan kamu jadi orang berjaya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kepada kamu berjaya. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah engkau kepada neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Engkau juga bakal memasukinya kalau kau punya modal besok tak cukup, iaitu engkau melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, terlibat dengan riba ni sebagai contohnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kena ingat ayat ini ditujukan kepada si kafir, tapi orang beriman yang asin, ahli maksiat, fasik pun tak terkecuali juga ditujukan mesej ini kepadanya. Lalu datang ayat ke-50, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
Kata-kata ini pernah dikatakan oleh orang sebelumnya. Ini yang kita gambarkan tadi. Pernah dikatakan oleh Firaun, pernah dikatakan oleh Haman. Haman siapa? Haman adalah penasihat kanan kepada Firaun. Pernah dikatakan oleh Qarun. Qarun ni adalah pelobi utama, jutawan utama, hartawan utama yang paling banyak membantu memberikan dananya kepada perjuangan Firaun. Ini 3 orang manusia yang sentiasa mengatakan saya, ikutlah aku. Ini semua adalah orang yang derhaka di sisi Allah SWT. Jangan kita ikut kata-kata mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir mengingatkan kepada kita bahawa janganlah kita menyangkakan laisa ata'i ikraman wala man'i hirmanan. Janganlah kamu menyangkakan bahawa sesuatu pemberian itu tanda kasih sayang Tuhan, dan janganlah kamu menyangkakan sebaliknya, tidak diberi apa-apa itu tanda dibenci oleh Tuhan. Kalau engkau menjadikan itu ukuran, tentu engkau akan mengatakan ramai para sahabat itu tidak dicintai oleh Nabi kerana kehidupan mereka serba sederhana. Dan tentulah engkau akan katakan orang-orang derhaka itu dicintai oleh Allah kerana mereka dikurniakan asnafan minan ni'am, diberikan berbagai-bagai aneka bentuk nikmat yang kadang-kadang tak terfikir oleh kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi seterusnya Allah Ta'ala menyatakan kepada kita dalam ayat ini, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan orang-orang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri, dan tidak akan mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membataskannya. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 277 daripada tafsir yang mulia ni, tafsir Al-Munir, yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki. Lihat muka surat 276. Namun ketika dalam keadaan lapang, harta melimpah, sihat, mereka mengatakan semua itu dicapai dengan kerja keras mereka sendiri. Itu adalah satu kecelaruan. Padahal nikmat yang mereka perolehi merupakan ujian agar diketahui apakah mereka bersyukur atau kufur. Sikap seperti itu bukanlah perkara baru. Ia merupakan sikap orang-orang terdahulu sejak daripada Qarun lagi. Kemudian dijelaskan bahawa sumber datangnya rezeki hanya satu, iaitu Allah. Dialah yang mengatur rezeki. Sebahagian orang diberi keluasan, sebahagian orang disempitkan. Buktinya setiap orang kondisi keuangannya berbeza, baik yang beriman ataupun kafir. Ada kalangan seorang itu belajar bersungguh-sungguh, masuk fakulti perubatan, belajarnya pun susah, keluarnya pun susah nak kerja, dah kerja pun susah, kena on call lagi, dah on call pun susah lagi musim PKP. Allah, doktor-doktor besarnya pahala kalian ni. Tapi ada seorang belajar kat universiti tak pandai mana, tapi bila keluar kebesarannya pun tak cemerlang mana, tapi pandai melobi. Orang kata pandai buat jambatan, tuan-tuan, pandai memecahkan tembok, semua jambatan dia buat. Falsafah dia nak senang bagi orang senang lah, nak senang bagi orang senang, maka dia pun menghulur sana sini, tiba-tiba jadi orang kaya. Ada projek itu, projek ini, nilai turnover, revenue-nya beratus-ratus juta, tak tahulah sampai bila dia nak makan. Tu pun dia tak cukup lagi. Beza tak tuan-tuan? Kenapa yang ni bekerja sesungguh tapi ni dia dapat, yang ni tak bekerja pun dia dapat? Kenapa? Menunjukkan bahawa pemberian rezeki ni oleh Allah, dan yang diberi banyak tu jangan menyangkakan tanda sayang Allah kepadanya. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh memulangkan hak orang yang diambilnya, kerana di akhirat besok, seperti yang telah kita baca ayat lalu, tiada lagi dinar dan juga dirham. Tak ada lagi benda yang boleh kita jadikan penebus kepada kesalahan-kesalahan kita. Maka di dunia ni kita bebaskan diri kita daripada perkara-perkara semikian. Jadi Allah dalam konteks ayat ini, banyak sedikitnya kekayaan tidak ditentukan oleh kepintaran atau kebodohan seseorang. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan bekerja kuat, tuan-tuan lihat tak, makcik cleaner yang kutip sampah pada musim PKP ni pun bekerja, mendedahkan diri kepada bahaya, kutip sampah, masukkan dalam troli, pergi buang. Kerjanya lagi susah pada tuan-tuan, tengah panas, berhujan, beribut, lagi susah tuan-tuan duduk dalam aircon. Gaji tuan-tuan ribu-ribu, dia berapa sen dia dapat? Siapa yang kerja kuat? Dia kerja lagi kuat, tapi kan tuan dapat lebih, menunjukkan rezeki ni anugerah daripada Allah. Dalam masa yang sama, yang dia beri itu, hendaklah kita ingat, muhasabah diri, apakah ia halal ataupun ia orang yang kita telah kau. Baik, lihat pada muka 277 pada perenggan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang kedua dulu, hakikatnya pemberian nikmat tidak seperti ucapan dan sangkaan kamu.
Pemberian ini adalah cubaan dan ujian. Sebenarnya kami memberi kepada kamu untuk menguji kamu. Apakah dengan ujian itu kamu bersyukur ataupun ingkar, taat ataupun makin buat maksiat. Walaupun kami telah mengetahui semuanya akan terjadi, faktanya kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa itu adalah istidraj daripada Allah dan ujian mereka yang untuk mensyukurinya atau kufur padanya. Sehingga banyak yang terpedaya menyangkakan itu adalah hasil kerja, hasil komitmen yang dikata tadi, I built from scratch. Saya buat ni daripada tak ada apa-apa tau. Tuan-tuan, apalah guna kita buat tak ada apa-apa tapi kita ambil duit orang, tuan-tuan, ambil harta orang, terlibat dengan macam-macam penganiayaan kepada orang. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika diperhatikan kata nikmah menggunakan bentuk muannas namun maksudnya muzakkar. Ini adalah satu lagi pendekatan bahasa Arab. Kadang-kadang satu perkataan mufrad merujuk pada jamak, kadang-kadang jamak merujuk kepada mufrad. Kadang-kadang ni'mah ni nampaknya macam muannas tapi sebenarnya dia muzakkar. Keduanya bila digabungkan pada kalimah selepasnya, bal hiya fitnah menggunakan taknis menunjukkan lafaz muannas, dan pada kalimah innama utituhu digunakan muzakkar menunjukkan bahawa maknanya muzakkar. Ini adalah dari sudut grammatical dibolehkan. Ini satu pendekatan bahasa Arab. Tuan-tuan nak memahami lebih lanjut, tuan-tuan bacalah. Sebagai contohnya Nahwu Mudah. Kitab Nahwu Mudah ni ada jilid 1, jilid 2, dikarang oleh seorang pensyarah UIA Universiti Islam Antarabangsa dengan pengalamannya yang lama, membantu kita untuk memahami bahasa Arab dengan baik sekali. Dan tuan-tuan boleh baca, boleh belajar daripada buku Belajar Bahasa Arab Menerusi Kaedah Ibadah oleh pengarangnya Dr. Puzi Yusof dan Profesor Nadia Dr. Muhammad Seman. Jadi tuan-tuan, ini buku-buku yang penting untuk membolehkan tuan-tuan kecap memahami bahasa Al-Quran seperti yang Allah SWT kehendaki. Kerana dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab untuk memahami ibadah yang kita lakukan. Baik tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kita lihat pada muka surat 278, fiqh kehidupan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bincangkan ini. Manusia selalu cemas dan bingung, tidak mempunyai ketetapan hati dan tidak berpegang pada prinsip yang kuat. Jika ditimpa kesulitan mereka ingat Allah, mohon pertolongan padanya. Bila dapat kenikmatan mereka sombong dan bongkak. Ini keperlakuan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang kedua, hakikatnya kekayaan kemiskinan bukan ukuran dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Allah terkadang melapangkan rezeki orang yang beriman dan tidak memberikan kepadanya orang kafir. Begitu juga sebaliknya, kerana ada hikmah di sebalik itu. Kenikmatan bila diiringi dengan maksiat, dengar baik ayat tu ni. Kenikmatan bila disertai dengan maksiat kepada Allah, itu tanda nikmat merupakan satu istidraj. Dia bukannya kasih sayang daripada Allah, ia adalah tujuan untuk kita makin lalai. Kan tuan-tuan, ada orang banyak, kita pun hidup berlesiran, bercampur dengan orang ahli maksiat, hidup kita pun bertukar pattern, rupa. Kalau dulu kita banyak di masjid, sekarang kita pun leka. Saya tak nak sebutlah berbentuk aktiviti macam-macam lah dilakukan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi kalau pemberian kekayaan itu membawa kita kepada makin jauh daripada Allah, maka itu menandakan kita berada dalam persimpangan yang salah. Tapi kalau nikmat yang diberikan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah, makin banyak bantu orang, makin ikhlas dalam apa yang kita kata, makin itu tandanya kenikmatan, tanda ridha daripada Allah. Senang, very simple. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam kisah-kisah para sahabat, contohnya dalam kitab Hayatus Sahabah, ketika beliau nak berbuka macam kita pada petang ni, maka dibawa kepadanya makanan-makanan. Dia orang kaya. Abdurrahman ni ketika wafat pun disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Katani, yang saya kira kiraan bersama dengan tokoh muamalat dan juga perbankan dunia, Datuk Zulkifli Malik, saya kira bersama dengan nilai mata wang yang ditinggalkan oleh Abdurrahman ketika dia wafat. Tuan-tuan tahu kiraan nilainya untuk masa kita pada hari ini tidak kurang daripada 300 juta tuan-tuan, duit cash yang dia ada. Itu pun dalam hidupnya telah bantu Islam begitu banyak. Dengan isteri-isteri Nabi yang masih hidup ketika Rasulullah wafat, dia beri semuanya allowance banyak, jumlahnya besar. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar, seperti contohnya Osman bin Affan yang juga diuzurkan Nabi untuk tidak hadir, pun diberi allowance juga banyak. Abdurrahman bin Auf dan Osman bin Affan ni sama-sama kaya tuan-tuan, tapi diberinya sahabat Nabi, semua orang dicintai oleh Nabi, diberinya allowance. Bayangkan berapa kaya Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika beliau mati, wang yang masih lagi dimiliki olehnya 300 juta tuan-tuan dalam pelayan mata wang kita pada hari ini. Saya baca, saya kira bersama dengan pakar kiraan keuangan ni,
Datuk Zulkifli Malik yang saya dimasukkan dalam Facebook ni tentang kegiatan beliau untuk mempromosikan kerja pengislaman umat Islam di Tokyo, Jepun, di Jepun. Tuan-tuan boleh sama-sama membantu badan ini untuk mencari peluang mengislamkan orang-orang orang Jepun. Orang Jepun orang yang sangat baik perangainya. Kalau mereka jadi umat Islam, satu potensi besar kepada dunia Islam. Kami sedang menggerakkan kegiatan tersebut. Tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook saya ni tentang kegiatan mengislamkan orang-orang Jepun. Jadi kata Datuk Zulkifli Malik, bila saya kira bersama-samanya Datuk Mekir ni tengok, maka mata wang yang disimpan oleh Abdul Rahman Auf adalah sebanyak 300 juta ketika beliau wafat. Hebatnya perniagaan beliau. Tapi beliau ni ketika dihidangkan makanan buka puasa, nangis je, menangis sungguh ni. Dia kata, ya Allah, aku takut ayat ini, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Aku teringat ayat ini bahawa Allah beri kepada kamu segala bentuk nikmat di dunia, tiada lagi bahagian untuk kamu di akhirat. Diawalkan, diadvancekan nikmat-nikmat itu. Padahal ayat itu turun terang-terang untuk si kafir. Tapi Abdul Rahman bin Auf yang sangat takwa, yang sangat hebat ini, bimbang ayat itu kena kepada individu macam dia, menyebabkan beliau radhiyallahu anhu tak jadi nak makan. Angkatlah makan ni, aku tak lalu nak makan. Aku takut bahawa makanan-makanan yang diberikan kenikmatan dunia yang aku rasai hari ini, sedangkan ada orang lebih layak daripada aku seperti Mus'ab bin Umair, Khabab bin Al-Arat, ini sahabat-sahabat, Sa'ad bin Mu'az, mereka yang telah wafat sebelum aku, mereka punya jasa yang lebih besar daripada aku sikit saja. Maka tak jadi nak makan dia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah orang yang dia beri nikmat dan makin dekat dengan Allah. Tapi kalau dia beri nikmat, makin jahat dan makin jauh daripada Allah, ini namanya istidraj, ini namanya fitnah. Maka naklah kita melihat dan muhasabah diri terhadap pemerolehan harta kita, tuan-tuan. Kalau kita dikurniakan anak itu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Dia beri kepada kita ilmu itu membantu kita untuk takwa kepada Allah. Dia beri kepada kita populariti itu membantu kita untuk jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Kerana menjadi orang yang popular ni ujian, tuan-tuan. Ujian. Tuan-tuan naiki kereta di jalanan, di highway, bawa kereta laju, overspeed limit, nanti polis pun tahan. Tengok ustaz lepas. Lagi mana ustaz lagi ceramah, lepas, tak kena saman. Kalau tuan-tuan beratur panjang-panjang kat JPN nak buat IC, maka nanti ada orang panggil, ustaz, mari masuk dalam, duduk, bagi makan, minum. Maka siap IC itu datang kat tangan kita, tak payah beratur, tak payah ambil nombor. Kalau pergi makan, lagilah tuan-tuan, lagi ramai pemurah. Pergi makan nanti, habis makan nak bayar, orang dah bayarkan. Inilah ujian dalam hidup orang yang mempunyai nama famous. Itu sebab sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in cukup takut jadi famous. Mereka cukup takut jadi orang terkenal. Kalangan ulama-ulama salafus salih ni bila pergi ke satu tempat zaman dahulu mengarang buku, orang baca bukunya, dia tiba di tempat itu. Kabarnya Imam Ghazali ni dia sampai di Damsyik. Ketika di Damsyik dia mendengar kuliah subuh itu disampaikan oleh seorang ulama yang sepertinya juga alim sepertinya juga, berkata, aku kagum dengan tulisan Imam Ghazali, dalam bacaannya seperti Allah membukakan untuknya hati-hati manusia, dia boleh lihat dan nilai. Imam Ghazali balik ke tempat rehatnya, packing barang terus keluar daripada Damsyik, kerana bimbang nanti populariti akan menjahanamkannya, merosakkannya. Dia lupa pada tugasannya untuk mencari ridha Allah, nanti sibuk cari ridha manusia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, orang sebelum kita takut pada Allah. Saya nak bawa cerita yang terakhir untuk tuan-tuan petang ni seperti saya janjikan. Seorang daripada tabi'i yang namanya Abdul Rahman Al-Ghafiqi radhiyallahu anhu. Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Tuan-tuan ada anak, namakan Abdul Rahman. Ada cucu, namakan Abdul Rahman. Nama yang Allah cinta. Ketika berlaku pembukaan Andalus, Spain, dan 100 tahun kemudian, Khalifah Islam yang naik di Damsyik adalah Umar bin Abdul Aziz yang sangat saleh itu. Maka dia pun melihat keliling siapa yang layak untuk menjadi gubernur, membantu sokongan politik yang dia telah perolehi sebagai Khalifah orang Islam, Amirul Mukminin. Umar bin Aziz yang sangat saleh, yang Syafi'i sifatkan sebagai mujadid utama dalam kurun Islam itu. Maka Umar bin Aziz ni melihat di Andalus, di Spain, perlu diletakkan seorang yang saleh dan mempunyai kepimpinan, namanya Samah bin Abdul Malik. Beliau ni layak untuk menjadi ketua orang Islam di Spain, negara barat, tuan-tuan. Itu satu-satunya negara barat milik orang Islam. Maghrib Arabi dipanggil pada masa itu, Maghrib Islami. Maka Samah pun naik jadi gubernur besar di Spain, negara yang sangat kaya, mewah itu, tuan-tuan. Maka tiba-tiba Samah pun nak meneruskan misi jihad dakwah ke France pada masa itu.
Maka Samah bin Abdul Malik ini melihat siapakah yang boleh digalaskan tanggungjawab besar. Dia mencari-cari, bertanya kepada wazir kelilingnya, ada tak di kalangan tabi'i yang masih hidup di kalangan kita? Maka mereka semua berkata, ada tuan Gubernur, ada seorang. Siapa namanya? Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Mari bawa datang ke tempat pemerintahan. Macam kita, macam Putrajaya. Bawa datang ke Putrajaya ini. Maka datanglah Abdul Rahman Al-Ghafiqi, sahabat yang hidupnya untuk Allah ni tuan-tuan. Tabi'i ni. Tabi'i berarti dia tak jumpa Rasulullah, tapi dia jumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ni Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni sempat belajar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang saya ceritakan kepada tuan-tuan sebelum ni. Jadi Abdul Rahman Al-Ghafiqi adalah seorang yang sangat mulia. Orang sepertinya dituntut dan laku, diminta di mana-mana, kerana mereka yakin tabi'i ini makamnya tinggi, doanya mustajab. Maka Samah berkata kepada Abdul Rahman Al-Ghafiqi, tuan guru, tuan tabi'i, tuanlah seorang yang berbaki di kalangan orang Islam pada hari ini, yang paling dekat dengan Rasulullah, tuan dekat dengan sahabat Rasulullah. Saya nak tuan bersama dengan saya dalam misi yang penting ni. Kata Abdul Rahman, tuan Amirul Mukminin, tuan Amir, tuan Gubernur, saya datang ni hanyalah untuk bersama-sama mendapat syaraful jihad. Saya nak jadi orang biasa, saya tak mau jadi orang terkenal, tolonglah. Tapi Samah berkata, tolonglah tuan guru penting. Tuan guru ni mempunyai doa mustajab. Orang semua mengatakan demikian. Tuan guru dengan keadilan, keilmuan. Saya nak tuan guru memiliki semangat jihad yang tinggi. Saya nak tuan guru jadi general bersama dengan saya. Maka dalam peperangan yang penting itu tuan-tuan, membuka wilayah Arbonne namanya. Saya pun tak kerti nak sebut bahasa Perancisnya apa tuan-tuan. Maka berlakulah perjuangan yang dahsyat. Itu merupakan bandar utama untuk masuk ke France tuan-tuan. Kalau bandar itu jatuh, insya-Allah bandar apa lagi itu boleh sampai ke Paris tuan-tuan. Maka berjayalah mereka menjatuhkan bandar Arbonne itu, dan jatuhlah ia sebagai satu wilayah orang Islam. Selepas dibuat pengiklanan, dia buat satu deklarasi, sama ada kamu masuk Islam atau kamu bayar jizyah ataupun kita perang. Maka mereka meluap-luap semangat untuk memahkotakan, mematerialkan janji Rasulullah untuk membuka Konstantinia, membuka Konstantinia Istanbul tuan-tuan. Mereka nak buka daripada arah barat. Satu berusaha pada arah timur kan, daripada Turki. Selepas itu pada zaman Muhammad Al-Fatih. Tapi ini cita-cita yang hebat daripada Samah bin Abdul Malik yang menjadi Gubernur Andalus Spain untuk merealisasikan sabda Nabi itu daripada arah barat. Maka kalau Perancis jatuh, dia akan masuk ke Jerman. Kalau Jerman jatuh, Austria, dan akan sampai ke masuk ke Poland dan sampai ke Turki pada hari ini. Maka itu perancangannya. Dan Perancis merupakan kuasa terkuat di Eropah pada masa itu. Tuan-tuan ini boleh saya takdir Allah dalam pertempuran yang penting di Arbonne itu, jatuhlah Samah bin Abdul Malik, mati syahid tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan khabar kematiannya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz yang ada di Damsyik. Menangis dalam kota Damsyik, matinya seorang yang saleh. Dan umat Islam di Spain tidak ada pilihan melainkan kena mengangkat orang yang saleh macam Samah juga. Mereka melihat tak ada siapa yang lebih layak daripada Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Maka Abdul Rahman Al-Ghafiqi yang mulia ni tuan-tuan, merupakan tabi'i yang hebat ini. Dia pun mengundurkan tenteranya sebagai langkah keselamatan, kerana baginya tidak ada guna meneruskan perjalanan dalam keadaan moral umat Islam jatuh. Samah bin Malik, ketua orang Islam, mati dalam pertempuran tersebut tuan-tuan, mati syahid. Maka pulanglah Abdul Rahman Al-Ghafiqi dengan dua tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab kepimpinan. Kedua, tanggungjawab menaikkan moral umat Islam semula selepas jatuh dan tewas selepas daripada pembukaan Arbonne itu. Tuan-tuan, Abdul Rahman balik dan bermesyuarat dengan ramai orang. Jadi pemimpin kena bergaul dengan semua orang. Ini ada 5 jari, nampak? Nampak 5 jari ni. Ini adalah pemimpin. Dia jadi bagus kalau dia bergaul dengan orang kaya. Orang kaya ni jadi tunjuk ni. Ditunjuk jadi. Kalau saya tunjuk tak jadi. Kalau orang kaya ditunjuk, ni apa ni? Jalan ni betulkan. Ni apa ni? Masjid ni kapetnya buruk, betulkan. Dia tunjuk jadi. Yang paling tinggi ni adalah orang berapa tuan-tuan? Yang paling tinggi ni orang tua. Orang tua dihormati. Ini orang muda. Orang muda diraihkan. Dan yang paling kecil ni adalah anak-anak. Anak-anak ini dikasihi, disayangi. Tapi kalau sudut kepimpinan, ini adalah susunan penting dikatakan oleh orang-orang bijak. Ini pemimpin. Pemimpin yang bagus, dia mengambil kira orang kaya dekat dengannya, orang kaya yang baik, orang kaya yang korup ya. Ini orang tua yang membantu, memberi nasihat. Ini orang muda yang mencantikkan perjuangannya. Orang muda banyak tenaga. Ini kanak-kanak jangan dilupakan, disayangi. Tapi ada pemimpin yang dia tak buat ni semua, dia pergi pada yang hujung saja, pada budak-budak saja. Ini salah.
Macam ni dia nak maju dalam kepimimpinannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang Abdul Rahman bin Al-Ghafiqi, ulama tabi'i yang terkemuka ini, yang doanya mustajab ini, pulanglah ke Spain bersama dengan tentera yang jatuh semangat juangnya, tuan-tuan. Maka apa dibuat? Dia pergi jumpa semua orang. Jumpa orang hantar aniaya, pulangkan hak mereka. Jumpa gereja-gereja yang dirampas oleh umat Islam, berbincang dan kembalikan semula kepada orang Kristian. Berjumpa dengan padri-padri, berjumpa dengan umat Islam, berjumpa dengan ulama-ulama, jumpa dengan semua orang dan dapatkan the big picture, the real picture of Spain. Dia ni adalah datang daripada Madinah. Dia tak tahu Spain, maka dia dengar daripada orang tempatan sendiri bercakap. Tak cukup daripada seorang Islam, nasihatnya ambil daripada ramai orang. Spain masa, tuan-tuan. Ada orang jadi pemimpin, dia tak reti nak bergaul dengan orang. Dia bergaul dengan satu type manusia saja. Orang ni rugi, tuan-tuan. Dia takkan pergi jauh dalam kepimimpinannya. Maka Abdul Rahman Al-Ghafiqi mendapatkan pandangan-pandangan semua orang sehingga 2 tahun untuk membina semula semangat kekuatan umat Islam di bawah restu kepimpinan yang ada di Damsyik, supaya beliau meneruskan kepimpinan kerana dia disayangi oleh sekalian rakyat. Dia orang salih, dia tak ada kepentingan hidupnya, zuhud. Dia bayangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ketika dia nak meneruskan misi sebelum itu, Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad ni yang diceritakan dalam kisah-kisah bagaimana telah membakar kapal ketika menyeberangi selat Gibraltar, selat Gibraltar. Zaman dahulu Jabal Tariq namanya, Jabal Tariq, kerana Tariq bin Ziyad ni dikatakan ketika berjaya melepasi selat tersebut, maka daripada utara Afrika dia telah membakar kapal-kapal yang membawa umat Islam, tentera Islam, lalu kata kepada mereka, inna min amamikumul adu wa min waraikumul bahr. Di depan kamu adalah musuh, di belakang kamu laut. Pilihlah untuk mati mulia melawan musuh atau mati dalam keadaan hina di dalam laut. Kapal sudah tidak ada untuk bawa kamu pulang ke tanah besar, ke Afrika. Maka umat Islam berjuang bermati-matian dan mereka membuka Spain, tuan-tuan. Membuka Spain. Lalu tempat itu mengambil sempena Tariq bin Ziyad, dipanggil sebagai Jabal Tariq. Jabal Tariq. Dan ini bahasa orang putih panggil Gibraltar. Gitu tuan-tuan. Nanti tuan-tuan nak pergi ke Spain nanti, yang lupa Zahzan Travel kami pergi ke sana, bawa tuan-tuan, didik, tunjuk satu. Saya dah pergi tempatnya, alhamdulillah. Boleh tunjukkan kepada tuan-tuan perjuangan umat Islam di sana. Alhamdulillah, saya membaca sejarah Spain dan belajar ketika di Jordan dahulu. Dan begitu tarikh Andalus, Az-Zahib, The Bygone Andalusia. Kita belajar subjek ni, tuan-tuan, dalam satu sejarah dan satu tamadun Islam. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, sekarang Abdul Rahman Al-Ghafiqi menyusun semula strategi kepimpinannya selama 2 tahun. Cerita ni panjang, tuan-tuan. Saya nak berhenti kat sini dahulu, bagi suspense sikit. Besok kita sambung lagi. Jam pun dah pukul 4. Dan yang terakhir saya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, pesan saya kepada tuan-tuan pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni, banyakkanlah berdoa. Antara doa yang diajar oleh Allah SWT kepada kita menerusi surah An-Naml, surah Semut, ayat yang ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Baik, tuan-tuan, baca ayat ke-19 surah An-Naml banyak-banyak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Bagi Quran boleh lihat pada ayat ke-19 surah An-Naml. Allah mengajar nabinya yang mulia. Dalam ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman AS pun membaca doa ini, meminta kepada Allah supaya diilhamkan rasa bersyukur dalam segala apa yang dilakukan. Kita banyak kelemahan pada ini, mudah-mudahan Allah ilhamkan kita kesempatan untuk sentiasa bersyukur kerana banyaknya nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Ya Allah, ilhamkan kepada aku supaya tetap bersyukur dengan nikmat yang kau kurniakan kepada aku dan ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal salih yang kau ridai. Masukkan aku dengan limpah kurniamu dalam kumpulan hamba-Mu yang beriman, yang salih. Ya tuan-tuan, jadi cerita Abdul Rahman Al-Ghafiqi ni kita sambung esok. Boleh? Jadi bagi suspense sikit, bagi tuan-tuan, tolong share video ni kepada seramai orang yang kita kenal. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya, sebab memberi kepada kita motivasi dalam hari umat Islam lemah. Dari bahagian sudut ini, membaca kisah perjuangan para salihin, para salafus salih adalah injection semangat kepada kita untuk bangun semula, tuan-tuan.
Ketika umat Islam Utara Afrika diserang oleh Perancis kemudiannya tuan-tuan ya, maka umat Islam di Algeria itu ramai yang dibunuh, ditawan, macam kita lah pernah dijajah oleh British. Datang British ni mendakwa dia bawa kebaikan, dia bangunkan negara, dia ajar kita persempadanan dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-tuan ya, kebejatan dan juga basamat yang ditinggalkan oleh British dan kuasa-kuasa Kristian ini adalah membagi tanah kepada orang-orang kafir. Maka orang Islam ketinggalan jauh dari sudut ekonomi kerana harta telah diberi pada orang kafir. Maka orang Islam nak kejar harta orang kafir, tanah beribu-ribu hektar, tanah itu diberi oleh British, oleh kafir kepada kafir. Maka ingat baik itu tuan-tuan, jangan kita dimangsa kali kedua. Bangun, sedarkan diri kita bahawa kepimpinan ni adalah orang Islam punya. Kita kena jadi pemimpin. Di mana orang Islam memimpin tidak akan ada kezaliman. Tapi di mana orang bukan Islam memimpin, banyak kezaliman berlaku, penganiayaan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan beri kefahaman kepada kita dan meniup semangat jihad ini adalah tanggungjawab tuan-tuan. Maka saya akan ceritakan lagi tentang Abdul Rahman Al-Ghafiqi ini dalam konteks ayat orang yang tidak lalai walaupun diberi kepadanya harta kekayaan dunia sekalipun dia tidak tertipu. Dan bila ditawan seorang perempuan Perancis yang sangat cantik, apa dia buat tuan-tuan? Saya nak cerita pada tuan-tuan ni, perempuan yang sangat cantik, bila dia mengalahkan kubu kuat Perancis itu, dapat seorang perempuan wanita yang sangat cantik, anak kepada raja yang berkuasa. Apa dia buat perempuan tersebut? Saya nak cerita pada tuan, insya-Allah pada esok. Setakatnya saja dulu. Mudah-mudahan dapat diwar-warkan kuliah ni kepada seramai sahabat kita, adik-adik kita, di-share. Mudah-mudahan padanya ada sebab untuk mereka dapat hidayah. Dan kita akhiri kuliah pada petang ni dengan baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il muslimina muslimat al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, sekalian orang Islam, terutamanya yang buat baik pada kami yang belum sempat kami balas jasa-jasa mereka ya Allah. Himpunkan kami bersama dengan mereka dengan Rasul Muhammad SAW di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan golongan yang kau ridai ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk bersyukur padamu, baiki amal salih kami kepadamu, memperelokkan amal salih kami tanpa henti-henti kepadamu wahai Tuhan, menyatimu selalu. Allahumma inna nas'aluka imanan, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang tenang, beriman dengan pertemuan denganmu, meyakininya ya Allah, redha pada pemberianmu, qanaah dengan apa sahaja yang kau berikan ya Allah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha memberikan keampunan, beri keampunan kepada kami ya Tuhan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, beri pada kami keampunanmu dan juga syurga, selamatkan kami daripada kemurkaanmu dan juga neraka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah sekalian buat baik pada kami ya Allah, sekalian ibu bapa kami ya Allah, kepada para pemimpin kami, para doktor, para jurawat, askar dan tentera, askar, tentera dan polis yang bertindak menjaga kebaikan dan juga mengawal keamanan pada waktu sekarang yang penuh dengan ujian ya Allah. Ya Allah, angkatlah daripada kami musibah yang berlaku ini ya Allah. Tahassana bi zil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anal aza, isrif anal aza, isrif anal aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran tuan-tuan pada petang ni. Ya, nampaknya tak ada soalan yang dikemukakan. Jika tak ada soalan okey. Baik, banyak dugaan nasi terputus lain. Ya kan? Petang ni tak apa hal nasi terputus lain ni. Baik. Mohon lepas ni video Ustaz ke atas sedikit tulisan komen dah mengganggu tumpuan. Terima kasih Muhammad Zawi. Nanti saya turunkan sikit video ni. Tak profesional ni, amatur ni tuan-tuan. Terima kasih kongsi ilmu, doakan dakwah jihad akan berjalan. Ingat sejarah persejarahan British. Baik, kepimpinan mesti milik orang Islam. Terima kasih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat untuk dapatkan tafsir Munir ni, boleh menghubungi Buktik ataupun saudara Saifuddin yang ada di sini, Muhammad Saifuddin. Baik, terima kasih.
doa yang telah saya berikan tadi dah pun dimasukkan di sini oleh sahabat yang prihatin. Terima kasih nampaknya. Soalan nama ayat 19 ni ada Mukasha Aisyah ada berikan di sini. Baik. Nuril Is, terima kasih. Juliana, Puan Juliana, Muaizuddin, Abu Nasim, sahabat-sahabat yang setia. InsyaAllah lepas PKP nanti kita jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.